Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Saya Cikgu Azawana binti Abdul Jalil dari SMK Pasir Gudang 3 akan berkongsi cara untuk memperoleh 12 markah dalam graf fungsi bersama anda semua. Kita telah belajar 3 jenis graf iaitu graf fungsi kubik, graf fungsi kuadratik dan graf fungsi salingan. Okey, macam mana bentuk graf-graf tersebut? Okey. Okey, yang ini ialah bentuk graf kubik. Okey, yang ini ialah graf kuadratik. Okey, lagi satu ialah graf fungsi salingan. Okey, salah satu dari graf ini akan keluar semasa peperiksaan SPM nanti. Okey, ini ialah graf fungsi kubik. Bagaimana anda memperoleh markah? Okey, yang pertama iaitu bahagian A, melengkapkan jadual dari dua nilai Y untuk dua markah. Okey, yang kedua ialah bahagian B di mana kita perlu melukis graf. Okey, perlu pastikan paksi Y dan paksi X dibina dengan betul mengikut skala untuk satu markah. Okey, yang kedua, 9 biji titik koordinat dipelotkan dengan tepat untuk dua markah. Okey, yang ketiga, graf yang dibina kemas, freehand dan melalui semua titik-titik koordinat yang ditanda untuk satu markah. Anda juga boleh menggunakan flexible curve. Okey, seterusnya bahagian C, jika ada graf, anda perlu menulis jawapan nilai Y dan nilai X untuk dua markah. Okey, bahagian D pula perlu melukis garis lurus dan mencari titik-titik persilangan untuk nilai-nilai X dua markah. Ini ialah contoh soalan lengkap graf fungsi kuadratik untuk bahagian A, bahagian B, bahagian C dan bahagian D. Okay, kalau kita dapat lihat ada ruang kosong yang perlu diisikan untuk bahagian A yang membawa dua markah. Bahagian B dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi X dan 2 cm kepada 5 unit pada paksi Y, lukiskan graf Y sama dengan 11 tolak X tolak 2X kuasa 2 bagi X lebih besar atau sama dengan negatif 4 dan X lebih kecil daripada atau sama dengan 4 yang membawa 4 markah. Maksudnya untuk bahagian B kita perlu melukis graf. Bahagian C kita perlu mencari nilai Y apabila X sama dengan negatif 1.8 dan nilai X apabila Y sama dengan negatif 14 dan seterusnya. Bahagian D melukis satu garis lurus dan mencari nilai-nilai X. Okey, sekarang kita lihat bahagian A, bagaimana cara kita nak mencari atau melengkapkan ruang kosong untuk Y sama dengan negatif 3 dan untuk X sama dengan negatif 3 dan X sama dengan 2. Okey, kita gunakan persamaan Y sama dengan 11 tolak X tolak 2X kuasa 2. Kita masukkan nilai negatif 3. Okey, kita masukkan nilai negatif 3 dan kita akan dapat negatif 4. Okay, kita letakkan negatif 4 di ruang jawapan. Seterusnya kita kira untuk X sama dengan 2. Okey, masukkan dalam persamaan tadi. Okay, kita akan dapat nilai Y sama dengan 1. Letakkan di ruang jawapan. Dan seterusnya kita boleh juga mengira untuk bahagian C1. Kira nilai Y apabila X sama dengan negatif 1.8. Okay, apabila kita masukkan dalam persamaan, okay, kita akan dapat Y sama dengan 6.3. Tetapi untuk menulis, kita perlulah ambil 6 ataupun 6.5 ataupun berdasarkan jawapan yang betul daripada graf. Okey, sekarang kita tengok bagaimana cara kita nak melukis graf. Macam mana cara nak plot titik koordinat. Okay, kita baca semula soalan bahagian B. Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi X dan 2 cm kepada 5 unit pada paksi Y, lukiskan graf Y sama dengan 11 tolak X tolak 2X kuasa 2
bagi X lebih besar atau sama dengan negatif 4 dan X lebih kecil atau sama dengan 4. Okey, tips dia ialah kita kena biasakan guna titik ataupun bulat daripada X ataupun pangkah. Kenapa? Okey, kita tengok sebabnya kenapa. Okey, ada dua contoh di sini. Jika kita tandakan dengan bulat, kita melukis graf. Okay, kalau kita tengok yang ini grafnya memang cantik kena pada titik yang kita tandakan. Okey, kalau kita tengok graf yang lagi satu yang ada titik yang bertanda merah tu, kalau kita tengok grafnya telah lari sedikit. Okey, kalau kita tengok dia lari sedikit, kita ada advantage kalau kita gunakan tanda bulat ni sebab kita boleh gemukkan sikit bulat tu. Okey, kalau macam ni dikira di sini diterima untuk 1 markah dan graf lagi satu diterima juga untuk 1 markah sebab dikira untuk graf yang ada bulat merah ni dikira graf melalui titik yang ditandakan. Okey, seterusnya kita tengok apa bezanya tanda bulat dan tanda pangkah ni. Okey, kalau kita tengok tanda pangkah ni, okey, graf ini melalui dua titik. Yang ini nampak cantik tetapi yang lagi satu yang ada tanda merah ni, kalau kita tengok graf yang kita lukis tidak melalui titik. Jadi untuk graf yang kedua yang pangkah merah ni tidak diterima, tak boleh. Okey, yang pertama boleh dapat 1 markah, yang kedua 0 markah untuk kekemasan graf. Okay, sekarang kita tengok macam mana cara nak melukis graf. Okay, tadi kita dah lengkapkan di ruang jawapan nilai-nilai Y. Okay, untuk markah yang pertama, markah paksi, markah skala. Okay, kalau kita perlu tahu, okay, range julat untuk paksi X ialah daripada negatif 4 hingga 4. Dan paksi Y, okey, titik minimum ialah negatif 25 dan titik maksimum ialah 11. Untuk paksi X, kita perlu tunjukkan negatif 4 dan 4. Manakala untuk paksi Y, okey, kalau kita tengok tadi titik maksimum untuk paksi Y ialah 11. Jadi skala mesti kepada yang paling tinggi ialah 15. Sebab digandaan 5. Okey, jadi untuk titik minimum negatif 25, jadi kita perlu kepada sehingga negatif 25. 1 markah boleh di situ. Okey, kemudian ada 9 biji titik koordinat diplotkan. Kalau kita tengok negatif 4, negatif 17, negatif 3, negatif 4, negatif 2, 5, negatif 1, 10, 0, 11, 1, 8, 2, 1, 3 negatif 10 dan 4 negatif 25 mesti diplotkan dengan betul tepat kepada bucu titik koordinat. Okey, anda boleh dapat 2 markah sekiranya semua tepat dan jika sekiranya satu titik salah tanda anda akan kehilangan 2 markah, satu untuk kemahiran menanda titik dan satu lagi untuk kekemasan graf. Okey, 1 atau 2 titik salah hilang 2 markah, 3 titik salah tanda hilang 3 markah. Okey, seterusnya kita boleh terus plot graf. Okey, graf yang diplot mestilah melalui titik-titik koordinat dan kemas, licin, tidak bergerigi, tidak ada double line, tidak tebal nipis dan tidak putus. Okey, untuk kekemasan graf yang cantik tu, okay, anda layak mendapat 1 markah. Okey, seterusnya untuk menjawab bahagian C. Okey, bahagian C, cari nilai Y apabila X sama negatif 1.8. Unjurkan sampai kena pada garis, pada graf dan baca jawapan Y sama dengan 6. Tulis di ruang jawapan C1, Y sama dengan 6. Okey, untuk C2, okey, nyatakan nilai X apabila Y sama dengan negatif 14. Okey, unjurkan ke atas. Okay, cari nilai Y sama dengan 14, unjurkan ke atas. Kalau kita lihat pada graf, ada dua, sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi kita perlu unjurkan kedua-dua. Okey, baca pada paksi X. X sama dengan 3.3 dan satu lagi X sama dengan negatif 3.8. Tuliskan kedua-dua jawapan ini di ruang jawapan yang disediakan. Okey, seterusnya bahagian D, perlu melukis satu garis lurus dan mencari nilai-nilai X di mana garis lurus dan graf itu bersilang. Okey.
Okey, tuliskan di ruang jawapan yang disediakan. Okey, tadi kita dah melukis lengkap graf. Sekarang kita nak proceed macam mana cara nak lukis garis lurus dan nak nyatakan nilai-nilai X. Okey, sekarang kita tengok persamaan yang ada pada D ialah 6 tolak 3X tolak 2X kuasa 2. Okey, kita perlu hubung kaitkan persamaan yang ada pada A iaitu Y sama dengan 11 tolak X tolak 2X kuasa 2 dan persamaan yang ada pada D, okey, 6 tolak 3X tolak 2X kuasa 2, apa tujuannya? Tujuannya ialah untuk kita cari persamaan dan hapuskan 2X kuasa 2 ni supaya dia akan menjadi satu persamaan linear dan kita boleh melukis garis lurus. Okey, macam mana nak cari? Kalau kita tengok dua-dua persamaan kuadratik yang ada, negatif 2X kuasa 2 tolak 2X kuasa 2. Jadi bila dua-dua ini negatif, untuk menghapuskannya kita perlu tolak. Ya? Okey. Jadi Y tolak kosong dapat Y, 11 tolak 6 dapat 5, negatif 1X tolak 3X, jadi 3X tolak 1 dapat 2X, negatif 2X kuasa 2 tolak 2X kuasa 2 dapat kosong. Jadi persamaan garis lurus ialah Y sama dengan 5 tambah 2X. Tuliskan persamaan pada ruang yang disediakan iaitu Y sama dengan 2X tambah 5. Okey, seterusnya macam mana kita nak cari dua titik koordinat? Sekurang-kurangnya dua titik koordinat supaya kita boleh melukis garis lurus. Okey, julat yang ada ialah daripada negatif 4 hingga 4. Okey, jadi kita masukkan X yang pertama negatif 4 dalam persamaan Y sama dengan 2X tambah 5. 2 darab negatif 4, negatif 8. Negatif 8 tambah 5 dapat negatif 3. Jadi titik koordinat yang pertama ialah negatif 4, negatif 3. Yang kedua, Y sama dengan 2 darab 4, 8 tambah 5, 13. Titik koordinat yang kedua ialah 4, 13. Kita dah dapat dua titik koordinat, kita tandakan pada graf tadi. Seterusnya kita lukiskan satu garis lurus dan garis lurus itu perlulah memotong graf yang kita lukis supaya kita dapat dua titik persilangan. Okey, jadi daripada graf yang kita dah lukis, yang telah ditunjukkan tadi, kita dapat X sama dengan 1.1 dan lagi satu ialah X sama dengan negatif 2.6. Cikgu dah tunjukkan semua tadi. Okey, jadi kesimpulannya macam mana nak dapat skor 12 markah? Okey, kita perlu melengkapkan jadual 2 markah. Kita perlu cari nilai X dan Y untuk C1 dan C2 untuk 2 markah dan cari nilai-nilai X untuk soalan D 2 markah. Okey, dan juga kemahiran melukis paksi X dan paksi Y dengan tepat. Okey, plotkan semua titik dengan tepat. Bina graf licin dan sentuh semua titik yang kita tanda. Dan plot dan bina garis lurus pada soalan D untuk kemahiran yang ini semua ialah. Jadi, panduan untuk menulis jawapan. Okey, tuliskan jawapan di ruang yang disediakan, di dalam kotak atau di garis yang disediakan. Pastikan paksi dilukis mengikut skala yang ditetapkan. Plot semua titik mesti tepat di bucu kotak titik koordinat. Lukisan graf mesti melalui titik yang ditanda, kemas dan licin. Tak boleh tebal nipis, tak boleh double line, tak boleh bergerigi. Okey, jawapan tak boleh ditulis kepada 3 tempat perpuluhan. Okey, cikgu yakin anda semua dah buat banyak latihan graf fungsi. Jadi, gunakan tips-tips yang cikgu kongsikan tadi. Okey, dan manfaatkan semasa menjawab soalan peperiksaan. Okey, sekian terima kasih daripada saya. Semoga berjaya dengan cemerlang. All the best and good luck. Sehingga berjumpa lagi di lain slot dari saya, Cikgu Azawana Abdul Jalil. Bye.